Hari ini kita akan lihat macam mana nak minta maaf dalam bahasa Jepun. Yo, what's going on Nippon? Diku ya dek. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Masyarakat Jepun ni memanglah banyak meminta maaf. Dia orang minta maaf kalau dia orang buat salah. Dia orang minta maaf kalau dia orang nak tegur orang. Dia orang minta maaf juga kalau dia orang nak ucapkan terima kasih. Jadi dalam video ni saya akan mengajar macam mana nak minta maaf dalam pelbagai situasi. Jom kita lihat. Nani yatteんだ? 申し訳ございません。何やってんだ? 申し訳ございません。Kena marah dengan bos. Mula-mula kita lihat perkataan yang digunakan dalam situasi ini. Nani. Nani itu bermaksud apa? Yattenda. Perkataan yattenda ni datang daripada pelbagai perkataan. Kalau kita pecahkan, dia datang dari perkataan yatte iru no desu. Panjang tu. Bila diringkaskan, dia jadi yattenda. Jom kita lihat sebiji-sebiji. Mula-mula perkataan yatteru. Yatte iru ni datang daripada perkataan yaru dan iru. Perkataan yaru ni adalah kata kerja yang bermaksud buat. Perkataan yaru ni bila ditukarkan kepada kata kerja progresif, dia akan menjadi yatte iru. Yatte iru ni bermaksud sedang buat. Dan perkataan yatte iru ni dalam percakapan harian boleh diringkaskan jadi yatteru. Yatteru. Perkataan i tu dibuangkan. Okay? Dan selepas tu ada perkataan no. No dan des. No dan des ni boleh diringkaskan jadi dan juga da. Dalam video kali ini saya tak akan terangkan dengan lebih lanjut dalam bab ini. Mungkin saya akan buat dalam video yang akan datang. Jadi kita lihat ayat yang penuhnya. Nani yattenta? Ini bermaksud apa yang awak sedang buat ni, ataupun apa yang awak dah buat ni, ataupun apa yang awak buat ni. Marah bos dia. Dan seterusnya ayat yang digunakan untuk meminta maaf kepada bos ialah Moshiwake gozaimasen. Moshiwake gozaimasen. Moshiwake gozaimasen ni agak panjang. Ia membawa maksud saya minta maaf ataupun maafkan saya. Kita guna kalau kita nak meminta maaf kepada seseorang yang paras pangkatnya lebih tinggi daripada kita. Sebagai contoh, kita minta maaf kepada bos kita, ataupun kita nak minta maaf kepada customer kita, ataupun kalau kita nak meminta maaf kepada jiran sebelah rumah ke, kita guna perkataan Moshiwake gozaimasen. Kita sebut perkataan ni je, cukuplah untuk meminta maaf secara ringkas. Jom kita lihat situasi yang seterusnya. Shirei-shimasu. Shitsurei-shimasu. Perkataan shitsurei-shimasu ni terdiri daripada perkataan shitsure dan shimasu. Perkataan pertama, shitsure. Shitsure ini bermaksud kurang ajar. Shimasu ini adalah kata kerja yang mempunyai maksud buat. Kalau kita lihat perkataan yang penuh, shitsurei-shimasu, dia membawa maksud kita akan membuat kurang ajar. Agak pelik bunyinya. Jadi dalam konteks ayat kali ini, perkataan shitsurei-shimasu ini membawa maksud maafkan saya ataupun excuse me. Perkataan shitsurei-shimasu ni kita juga boleh gunakan kalau kita nak tumpang tanya ke, ataupun kalau kita nak tumpang lalu depan seseorang tu pun kita boleh guna perkataan shitsurei-shimasu. Jom kita lihat situasi yang seterusnya. Sumimasen Tanaka-san. Kore ashita made dekiru? Hai. Sumimasen. Sumimasen Tanaka-san. Kore ashita made dekiru? Hai. Sumimasen. Kore bermaksud ini. Ashita bermaksud esok. Made bermaksud sampai. Dekiru bermaksud boleh. Tapi dalam ayat kali ini, dekiru itu bermaksud siap. Kita lihat ayat yang penuh. Kore ashita made dekiru? Terjemahkan secara langsung, esok sampai boleh. Agak pelik bunyinya, tapi kalau kita bina balik struktur ayat tu, ia akan membawa maksud boleh siap tak sampai esok. Kalau kita lihat di situasi kali ini, sumimasen digunakan di permulaan ayat dan sumimasen digunakan di penghujung ayat. Pakai dua kali di situ, tapi dua-dua ni maksud dia lain-lain. Sumimasen digunakan di awal ayat ini membawa maksud
minta maaf ataupun excuse me bila kita nak tegur seseorang. Dan sumimasen yang digunakan di penghujung ayat ini membawa maksud terima kasih. Kalau kita lihat ayat yang penuh, minta maaf Tanaka-san, ini boleh siap tak esok? Terima kasih. Macam itulah maksud dia. Jom kita lihat situasi yang seterusnya. Watashi no purin tabeta no wa dare? Gomen nasai. Watashi no purin tabeta no wa dare? Gomen nasai. Ataupun kita juga boleh cakap macam ni. Watashi no purin tabeta no wa dare? Gomen. Kita lihat perkataan yang digunakan. Watashi bermaksud saya dan purin tu bermaksud puding. Tabeta adalah kata kerja past tense untuk taberu. Taberu membawa maksud makan. Kata seterusnya ialah dare. Dare. Dare bermaksud siapa. Partikel yang digunakan dalam ayat ini ialah no. No. No ini bermaksud punya. Watashi no puding. Saya punya puding. Atau boleh dipendekkan sebagai puding saya. Ada satu lagi partikel no yang digunakan dalam ayat kali ini, iaitu selepas kata kerja tabeta. Fungsi no di dalam ayat kali ini ialah untuk mengkatanamakan kata kerja tabeta. Selepas dikatanamakan perkataan tabeta tu, partikel wa ditambah selepasnya. Kalau kita lihat ayat penuh dia, watashi no puding tabeta no wa dare? Yang memberi maksud siapa yang makan puding saya. Dan perkataan minta maaf yang digunakan dalam situasi ini ialah gomen nasai. Gomen nasai. Ataupun kita juga boleh cakap macam ni, gomen. Gomen. Gomen ini datang daripada perkataan gomen nasai. Bila dipendekkan, selalunya dikatakan gomen. Kalau nak dibahasa Melayukan, lebih kurang macam maaf. Kita jarang cakap minta maaf, kita cakap maaf. Perkataan gomen ni kita gunakan kalau kita rapat dengan seseorang. Kita tak boleh guna perkataan gomen ni kalau kita cakap dengan bos kita ke. Tapi kalau kita dah terlalu rapat dengan dia, kalau dia tak kisah tu, okey je lah. Tapi selalunya kita tak pakai. Selalunya kita pakai perkataan gomen ni kalau kita rapat dengan seseorang tu, orang tu member kita ke, ataupun kita punya junior ke, ataupun kita punya family ke apa, kita boleh guna perkataan gomen. Jom kita lihat situasi yang seterusnya. Yuko-chan, この間悪かったな。すまん。ゆうこちゃん。この間悪かったな。すまん。この間。この間。この間 ini bermaksud hari itu ataupun hari yang lepas. Warukatta. Warukatta. Warukatta adalah past tense untuk perkataan warui. Warui bermaksud tak baik. Tapi dalam konteks ayat kali ini, warukatta ini bermaksud saya silap ataupun salah saya. Perkataan yang seterusnya ialah sumang. Sumang. Sumang ini datang daripada perkataan asal sumimasen. Bila dipendekkan, dia jadi sumang. Kita guna perkataan sumang ni kalau kita nak meminta maaf secara casual. Dalam situasi kali ini, Yuko-chan ni kira macam girlfriend dia. Jadi dia kata dia buat salah pada hari itu, dia nak meminta maaf. Yuko-chan, kono aida warukatta. Sumang. Yang membawa maksud hari itu salah saya minta maaf. Ini cara kita meminta maaf secara casual. Kita boleh guna perkataan ni kalau kita nak meminta maaf kepada orang yang kita rapat. Macam mana geng kawan? Seperti yang saya cakap di awal video, orang Jepun ni memang banyak minta maaf. Dalam video kali ini saya pilih beberapa contoh yang digunakan oleh orang Jepun untuk meminta maaf semasa percakapan. Harap-harap video kali ini dapat membantu pembelajaran bahasa Jepun anda di masa yang akan datang. Sampai sini saja video saya pada kali ini. Harap kita akan bertemu lagi di video yang akan datang. Honane! Jom kita ulang kaji. Nani yatteんだ? 申し訳ございません。失礼します。すいません、田中さん。これ明日までできる？はい。すいません。私のプリン食べたのは誰？ごめんなさい。ごめん。ゆうこちゃん。この間悪かったな。すまん。